kita masuk kepada topik kita pada hari ini, iaitu struktur motif bagaimana berdagang mengikut arah pasaran. Okey, kita recap sikit. Ada soalan tak yang ini? Ni semua I kira saya tak dapat nak terangkan lebih simple lagi daripada yang ini. Itu semua sebenarnya cerita logik sahaja. Kalau anda fikir logik dan memahami sifat-sifat satu-satu currency tu. Okey, saya ambil fundamental benda yang logik. Benda logik dia, apa cerita dia, apa peranan dia dalam pasaran. Dan kita tengok movement dia dekat chart. Kita boleh tengok CNN, kita boleh tengok Bloomberg, kita boleh tengok Reuters, kita tengok semua dia punya analisa lah, apalah kan. Tapi kita tak nampak movement tu dekat chart, itu tak dapat. Tak dapat. Ada cerita lah tapering ke apa ke. Tapering tu, kita dah cerita berapa bulan dah Sunbi. Lama dah kita cerita dia. Bukannya baru minggu lepas kan. Jadi orang dah trade dia. Jadi apabila actually tapering nanti, there will be less supply untuk US dollar. Bagi mereka yang nak trade ataupun nak profit taking dalam market, that's the time. Sebelum US dollar jadi lebih sikit, supply dia lebih sikit. So expect untuk more profit taking activities berlaku, volatility pasaran meningkat, and at the same time, sekiranya masih ada stimuluses, masih ada bantuan daripada kerajaan, fiscal policy, belanjawan tambahan, selagi itu there will be more demand. At the same time, there will be more profit taking. US dollar akan mengalami pergerakan yang macam ni. That's what we are looking at in the market now. Okay. Gatal hidung. Okay. Now, kita cerita pasal structure motif dan kita kaitkan dia dengan market dynamic. Fractal. Basic dia, kita ada 3 motif structure dalam Elliott Wave. Yang pertama dikenali sebagai motif biasa. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bear market ke bawah lah ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Apa dan setiap 1, 2, 3, 4, 5 ni mempunyai sifat-sifat dia. Wave 1 biasanya tak tentu sangat ataupun dia boleh pergi banyak dan itu menandakan perubahan akhirnya satu correction ataupun perubahan satu trend, permulaan satu trend. Itu wave 1. Wave 2 sifat dia tak boleh bawah daripada wave 1 kalau kita katakan ini structure motif. Wave correction yang boleh. A, B boleh bawah daripada A. Tapi wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Dalam apa juga cerita dia. Tak boleh. Okey. Dan wave 2 biasanya deep correction melangkaui 50%. Paling kurang 38.2. Wave 3 adalah satu pergerakan dengan momentum. Dia tak boleh paling pendek. Wave 4 nazimnya adalah satu shallow correction. Tak sampai 50%. Dan tidak masuk balik kepala wave 1. Wave 5 momentum lebih rendah. Jadi 3 sifat asas dia. Nombor 1, wave 2 tak boleh bawah daripada wave 1. Tak boleh bawah ni. Nombor 2 syarat wajib. Wave 3 tak boleh paling pendek. Tak boleh. Okey. Dan nombor 3 ni syarat wajib. Wave 4 tak boleh masuk kepala wave 1. Itu syarat wajib. Tak boleh langgar. Okey. Nombor 2, kita ada pergerakan extension. Extension berlaku dalam salah satu daripada motif dalam fractal yang sama. Iaitu sama ada extension dalam wave 1 okey. Ni extension dalam wave 1. Salah satu. Salah satu. Ataupun extension dalam 3. Ini yang lazim. 1, 2, 3, 4 dan 5.
Ataupun wave 5 punya extension. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan tolong ambil nota ni Bila anda nampak extension dalam wave 1, sifat-sifat dia sama seperti yang 3 atas ni. Wave 2 tak boleh masuk balik, wave 3 tak boleh paling pendek, tak boleh, dan wave 4 tak boleh masuk wave 1. Kalau kita kata extension dalam wave 3. Kalau kita ada extension dalam wave 1 ataupun wave 5, dia boleh. Maksudnya diagonal punya shape. Tapi kalau extension berlaku dalam, maksudnya ini menghabiskan wave 3. Kalau extension berlaku wave 1 dalam 1, kalau ini adalah 1, wave 4 boleh masuk balik. Kalau dia wave 3, dia tak boleh masuk. Faham? Okey. Sifat extension dalam wave 1, ini tak ada dalam nota. Tolong tulis dia sebab benda ni proprietary. Saya sebut saja. Tolong ambil nota dia. Bila wave 1 kita ada extension, itu bermakna kalau itu dalam indeks dalam indeks dan yen pair, kalau kita nampak wave 1 punya extension, lazimnya ia okey. Ini dalam market dynamic tapi saya kena sebut sahaja sebab ini benda proprietary. Jadi saya tak dapat nak bagi nota dia. Tolong ambil nota dia. Semua dah ready, Pian? Fikri? Santi? Okey. Bila anda nampak equity ataupun yen pair, sebab itu minggu ni anda tak dapat miss. Tolong jangan miss. Extension 1. Extension 1. Okey. Lazimnya ini adalah disebabkan liquidity injection. Boleh? Dan itu adalah lazimnya kita nampak US dollar punya weakness. Sekiranya kita nampak wave 1 dalam fractal yang sama, anda nampak seiring di mana indeks tiba-tiba pecut daripada satu correction, daripada satu correction dan kita ada wave 1 permulaan untuk indeks. Kita sedang tengok pun sebenarnya. Anda akan dapati bahawa anda sedang melihat US dollar weakness. Anda pergilah tengok chart-chart bertahun-tahun, semua sama. Nak cakap 1930 tak dapat sebab waktu tu tak ada pair lagi. Kita ada data sejak tahun 1980 lebih. 70-an sampai tak ada lagi. Okey, anda akan tengok benda ni berulang-ulang. Tak tahu kenapa. Lazimnya anda akan dapati US dollar punya weakness. Itu bukan yen punya weakness. Itu adalah fixed dynamic dengan negatif US dollar dynamic. Dan momentum yang ini akan habis. Maksudnya 1, 2, 3 yang ini 4 dan 5. Momentum dia akan mula habis sama ada 3 dia dah masuk 3, maksudnya 3 dan 3 dia dah habis. Apabila kita ada US dollar tadi dah start mahal, faham? Orang ambil profit wave 1. Yang tadi saya cerita daripada awal tadi. Waktu saya cerita yang awal tadi. Okey. Yang kita sedang perhatikan juga US dollar bulan 1. Okey. Dan ini dia punya ni anda akan nampak step biasa dia.
Extension 1. Negatif. Fix. Dynamic. Okey. Sama ada dolar dalam wave 1, wave 3 ataupun wave 5. Tak kisah. Dolar boleh jadi wave 5. Boleh jadi wave 1. 5 dia extend. Ataupun wave 3. Boleh? Okey. Ada sedang tengok pun benda ni. Ini fasa kita sekarang ni. Ini fasa kita sekarang ni. Okey. Extension 3 dalam equity. Equity. 3 dalam 3. Ni 3. Extension 3. Itu tahulah. Saya ada pecahan satu. Saya tak dapat nak kongsikan. Kalau saya dah... Dia ada table tau. Letak table tu, ini apa fractal, ini apa fractal. Saya tak dapat nak kongsikan. Kalau tak, simple kerja saya. Extension 3. Itu adalah, of course, indices dynamic. Okay? Indices dynamic. Nampak extension ni? 1, 1, 1, 1. Of course, dia wave 3. Some sort of wave 3. Sama ada anda sedang lihat mother candle, sama ada anda sedang tengok mother candle 30 pip ke atas, satu candle dalam H1. Anda sedang lihat kepada RSI tertinggi ataupun terendah kalau dia ke bawah. Dia tak ada bear market tau. Tak pernah ada bear market pun dalam indeks. Tak pernah ada. Kalau kita ambil fractal yang besar, tak pernah ada. 1890 lebih, anda tengok Dow Jones semua ke atas. Mana ada? Sebab tu bila orang kata, kita dalam bear market, tunjukkan saya kepada chart. Terus senyap. Saya suka je kacau kadang-kadang. Tapi guna nama lain lah. Tak guna nama saya. Oh, sekarang ni kita sedang tunggu bear market. Saya tanya ni. Yang dia buka daily chart, saya pun tanya lah. Orang buat live kan. Suka kadang-kadang. Tapi guna nama lain. Kan? Bila kita pernah ada bear market? Tunjukkan kepada saya. Terus ke daily chart. Kalau setakat buka H1, macam-macam ada. Okey. Dalam yang keadaan ini, ya, yen pair adalah ke atas. Kita akan lihat sebenarnya some sort of momentum. Wave 3. It could be wave 1 daripada 3, wave 3 daripada 1, wave 3 daripada 3 ataupun wave 3 daripada 5. Kalau indeks dalam wave 3 dalam 3 dan yen pair baru saja start naik, anda akan dapati wave 1 dalam yen pair extend. Faham? Boleh? Yen pair. Benda logik je pun kan. Kalau yen pair dah baru saja memulakan wave 1. Wave 1 akan extend. Kalau dekat equity tadi, indices masuk wave 3 dalam 3. Ataupun sini adalah wave 3 yang extend. Maksudnya yen pair akan extend lah dalam movement dia semasa. Ataupun wave 5 dia extend. Either one. The moment index dah masuk dalam dia punya dynamic, whatever dia punya structure sekarang untuk yen pair, dia akan extend. Dan kalau RSI break, itu semua adalah wave 3 instead of extension 5. Boleh? Itu benda logik pun. Kalau anda duduk fikirkan. Saya ada table dia, saya tak boleh kongsikan. Yang kita cuma alih-alih je.
Siapa pandai buat benda ni, anda boleh buat dia. Excel, pakai Excel je. Dan auto. Tekan satu, keluar semua. Apa senario sekarang, apa yang kita tengah tengok. Apa jadi kepada dolar dalam keadaan ni? Dolar cannot be dalam wave 3. Dolar tak dapat dalam wave 3. Tak boleh. Dia boleh wave 1, dia boleh wave 5, dia boleh wave 2 ataupun wave 4. Kalau dia dalam wave 2, wave 2 dia tak akan buat A, B dan C. Kalau dolar tengah jatuh, wave 2 dia tak boleh buat zigzag. No zigzag kalau dia tengah correction. Sebab dolar bersifat sideways pada waktu tu. Boleh? Kecuali ini exception dia. Comdols US dollar. Kecuali itu exception dia. Ada masanya Comdols akan semasa index dynamic dan kita ada dolar tengah jatuh, kita mungkin tengok AUD dolar tengah naik contohnya. Boleh jadi dolar pun tengah sideways ke atas. Kalau kita ada AUD US dollar tengah jatuh pada waktu tu, structure dia akan jadi 3. Dia tak jadi 5-3-5. Dia akan jadi W, X dan Y. Sebabnya AUD pun ada kekuatan pada waktu tu. Euro US dollar boleh jatuh. Boleh buat zigzag. No zigzag kecuali Comdols dan US dollar. US dollar tak lemah sangat. Yen yang lemah. Salah satu sideways. Okey, kalau extension dalam wave 3. Kalau wave 5 extension dalam indeks. Wave 5 extension dalam indeks adalah lazimnya anda akan dapati di sini pergerakan pasaran yang lebih tidak menentu. Bila kita nampak extension dalam wave 5 dalam indeks, of which jarang-jarang, kecuali dekat time frame kecil. Kalau time frame besar, saya jarang nak extendkan wave 5. Okey. Sekiranya equity ini berlaku, ini adalah dollar dynamic. It could be dua, sama ada negatif ataupun positif bila kita melihat extension. Kalau dalam motif wave 1, dollar can be negative and positif tau. Tetapi kalau wave 1 extend, then kita akan nampak negatif dollar. Maksud dia sekarang ni apa? Yang ini. Yang ini Ini extend tau, nampak tak? Ini lebih daripada 1618. Lebih kan? Jadi sekiranya tiba-tiba kan, dekat sini pun wave 3 dia extend. Mungkin kat sini extend. Saya akan terpaksa tukar chart ni macam mana? Siapa tahu? Saya nak test sekarang ni. Sufi, kalau kita katakan bahawa tiba-tiba kan kat sini kita ada benda macam ni. 1, 2, 3 dia extend. 3 dalam 3. Maksudnya 3 yang merah ni 1618. Lukisan kat sini akan jadi salah dalam market dynamic. Saya terpaksa tukar dia. Kena tukar dia macam mana? Siapa tahu? Saya tak dapat lukis dia macam ni. 1 ni akan kena pergi sini. 2 ni akan pergi sini. Itulah detailnya market dynamic. Faham tak?
Maksudnya satu ni tak extend. Satu ada nampak kadang-kadang saya tukar balik kan. Sini pun kita ada extension. Ini adalah motif. Jadi kalau sini extend, saya kena tukarkan satu ni kepada sini. Saya tak dapat extendkan dia. Letak primary jadi satu. Tak. Kita alih supaya dia tak extend. Tak ada 1618. Faham tak kini? Satu ni ubah pergi sini. Itu je. Itulah dia punya detail. Kalau nak tahu. Tapi tak salah pun letak macam ni. Tapi daripada sudut cerita map dia salah. Itu pentingnya untuk anda faham dinamik ke depan. Di depan. Kita nak tahu apa yang jadi sebelah sini. Jadi kalau anda tengok satu ni extend, jadi dua. Yang kat sini kita akan lukis macam ni dulu. 1, 2, 3, 4, 5 dulu. Dan di sini kita tak jangka tak ada extension. Daripada sudut fraktal, tak apa. Ini akan pada satu pusingan lagi. Sekarang saya terangkan mengenai extension dengan tak extension dahulu dan kaitan dia dengan market dynamic. Nampak tak? Distribution system dia amat detail tau. Amat detail. Kalau nak tahu. Amat detail. I work on this setahun saya buat satu tu. Faham? Saya selalu ubahkan bila cat nampak pelik. Tak. Dia ada maksud dia. Map tu ada maksud dia. Sebabnya kita nak tahu, kita perlu tahu yang sini. Saya tak peduli apa berlaku kat sini. Tetapi apa yang berlaku di sini akan menceritakan apa yang kita jangka sebelah sini. Faham tak, Bian? Semua cat saya menceritakan benda ni. Iaitu kepada extension dan jangkaan untuk market di sebelah kanan. Bukannya main lukis je. Itulah detailnya the distribution system. Dan saya tengah try untuk minta supaya table tu saya dapat riliskan kepada anda. Tapi atas persetujuan tu saya tak dapat. Saya cuma dapat ceritakan. Saya dapat ceritakan macam ni. Yes, dia ada maksud dia, Sufi. Dia ada maksud dia benda ni, extend dengan tak extend. Setiap extension tu menceritakan momentum. Jadi dan market dynamic ni dan bila ada momentum tu, fraktal yang lain akan berubah. Itu kita baru cerita, kita baru masuk satu ni. Banyak lagi saya nak cover ni. Okey, tak apa. Jadi kalau kita ada extension, kalau kita ada extension dekat equity, of which jarang berlaku dalam time frame yang besar, time frame kecil H1 ke bawah, yes. Hourly maksudnya minor ke bawah. Minor ke bawah, kita boleh nampak equity punya extension. Tetapi kalau anda tengok kepada intermediate, biru tu, dia jarang extend wave 5. Okey, sekiranya kita nampak wave 5 extension dekat indeks. Okey, kalau itu berlaku, lazimnya anda akan nampak yen pair, of course. Yen pair JPY dan US dollar akan bergerak seiring. Itu basically dollar dynamic lah. Akan bergerak seiring. Okey? Akan bergerak seiring pada waktu ni. Dan ini adalah something yang kita panggil sebagai inverse dynamic.
berlaku dalam keadaan ni. Kalau indeks extend, di mana inverse dynamic untuk US dollar. Di mana UJ bergerak lain daripada yen pair yang lain. Biarpun US dollar lemah, tetapi yen akan, nak kata, pada waktu tu dia ada special condition untuk UJ pada waktu ni, di mana UJ akan bergerak lain sikit. UJ ini adalah masanya kita nampak inverse dynamic. UJ tak sama dengan yen pair yang lain. Ni waktu dia. That's the best time untuk anda trade dollar pair. Kalau kita tiba-tiba ada extension wave 5. That's the best time. Okay? Itu extension ni untuk equity. Satu-satu dia ada map dia. Anda tengok chart saya, anda akan nampak benda-benda ni. Anda tengok chart saya semuanya, anda tengok ke dia punya fractal, anda akan nampak. Bila saya ubah something yang fractal besar, anda akan dapati semua chart lain tu akan berubah. Kalau dekat indeks lah. Inverse, songsang. Ini songsang. Inverse, songsang. Maksudnya UJ, kalau UJ jatuh, ini naik. Positif atau negatif. Kalau inverse ini naik, ini jatuh. Ini berlaku dalam keadaan negatif dolar. Ini positif dolar. Bila kita ada extension wave 5 ni. Yen tak ada sebab yen tak dapat nak kuat sebab indeks ke atas. Dolar yang main peranan waktu tu. Dolar yang main peranan. That's the best time untuk anda trade dollar pair. Kalau ada equal incomplete sequence, kita trade dia waktu tu. Kalau ada extension dalam wave 5, itu adalah masa terbaik untuk trade dolar. US dollar. Ini ada dalam nota. Itu saya dah letak dalam nota. Apa yang dapat saya letak. Itu pun ramai, itu pun ada yang bising. Tapi saya pekat telinga. Sebab benda ni proprietary. Jadi payah. Jadi apa yang saya dapat kongsikan, saya kongsikan. Anda boleh tengok Pian punya YouTube nanti Okay. Ni Kimi, try buat table dia. Apa yang saya ceritakan ni, anda buat table fractal dia. Lepas tu anda tengok chart-chart saya. Semua ni diceritakan dalam chart saya. Terikat sikit tangan saya untuk cerita benda. Tapi saya ceritakan macam ni. So kalau yang ada effort tu, anda try buat table dia. Dan anda akan, lepas tu bandingkan dengan chart saya. Sebab semuanya ada dekat chart saya. Semua ni ada dalam chart saya. Bukannya chart tu main lukis dia. Tingkat tinggi. Inilah alasannya. Tak ada. Dia tak ada tingkat tinggi. Dia sebenarnya kita cerita hari-hari. Saya cerita hari-hari. Cumanya saya tak bagi detail macam ni lah. Dia ada lagi table dia lagi simple. Tapi saya tak dapat nak kongsikan table tu. Saya cuba kona dia sikit. Jadi kita cerita direct macam ni. Dia boleh coding. Okay. Itu Pian letak terus. Thank you, Pian. Okay. Itu adalah untuk cerita extension. Now, ada lagi. Sebab itu saya duk sebut apa? Indeks sebagai map. Nampak tak kenapa indeks sebagai map sekarang ni? Nampak tak kenapa indeks sebagai map sekarang ni? Boleh? Nombor 3. Kita ada diagonal.
Diagonal ada dua bentuk. Ni penggunaan mapping dan bersama dengan ni ya. Bila kita nak lukis 3, 3, 3, 3, bila kita nak lukis 5, 3, 5, 3, 5, semua tu ada. Diagonal ada dua. Satu adalah 3, 3, 3, 3 dan 3. Nombor 2 adalah 5, 3, 5, 3 dan 5. Dan kesemua ni sama ada dia menghabiskan wave 1 ataupun 5 ataupun A ataupun C. Ataupun kalau semua struktur tu adalah diagonal, dia boleh juga menjadi wave 3. Di mana special alasan untuk wave 3 punya diagonal, kita ada macam ni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nampak? Ini pun wave 3 kan? Siapa kata wave 3 tak boleh diagonal? Dia boleh kalau kesemua struktur ni adalah diagonal. Itu saja. Dan dia tak menghabiskan 3 besar lagi. Faham? Dia tak boleh menghabiskan 3 besar. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini adalah wave 3 kan? Sini tak boleh 3. Itu tak dapat. Dia boleh 1A, 5A dan C. Okey? Okey. 5, 3, 5, 3. Diagonal adalah terbentuk sama ada leading ataupun ending ataupun wave A ataupun C ya. Leading wave 1, ending wave 5. Okey, now diagonal. Kita lihat kepada indeks diagonal 1. Okey. Ini diagonal 1 dalam indeks ya, di mana wave 1 dan 4 ni, 4 masuk balik dalam wave 1. Ya. Sifat dia adalah kadang-kadang diagonal ni, dia tak ada divergence dalam internal dia. Ya, tak ada divergence. Itu salah satu petanda, tapi tak semestinya. Tapi kalau ada dapati 5 wave tak ada divergence, itu salah satu petanda bahawa itu adalah satu diagonal. Okey. Dan anda akan dapati RSI dia berkecamuk. RSI dia berkecamuk. Itu diagonal. Sebab dia bersifat macam correction. Dalam dia berkecamuk. Wave 3 dia, berkecamuk. Itu sifat diagonal. Okey. Kalau diagonal berlaku dalam wave 1, lazimnya anda sedang melihat dolar some sort of wave 3 ataupun wave some sort of extension, sama ada wave A dia, wave 1 dia, extension. Faham tak? Kalau kita sedang melihat indeks diagonal wave 1, kalau kita tengah tengok dolar, tengah buat wave 1 dia extend. Ataupun dia memang wave 3. Ataupun 5 dia extend. Ataupun A dia extend. Ataupun C dia extend. Yang ini. 1, 5, A atau C. Extension. 3, kalau dia buat 3 memang extend lah. Bila kita ada wave 1 ataupun wave 5 diagonal. Ya, dalam indeks. Wave 1. Wave 1. Untuk indeks.
Bila kita tengah tengok indeks tengah buat wave 1 dan tidak menentu, sama ada kita tengok dolar ke atas ataupun ke bawah, sama ada ke bawah ataupun ke atas. Sebab sini adalah dolar dinamik, boleh positif, boleh negatif. Kalau kita ada sini extension, itu adalah negatif. Kalau kita tengah tengok diagonal, dolar tak ke mana. Recovery dalam market, dalam indeks tak tentu hala. Dollar can be strong, can be weak. Can be strong, can be weak. Dan pada waktu itu, dia sedang some sort of extension untuk dolar. Boleh? Sama ada 3 dengan momentum, ataupun lanjutan wave 1, ataupun wave 5, ataupun A dia ada 1618, ataupun C dia ada 1618. Itu maksudnya. Kalau dia tengah buat wave 2, dia ada zigzag, ada 1618. Okey. Kalau kita ada yang wave 5, okey, ini adalah loss. Tak apa, tengok balik video dia nanti. Kalau kita ada dolar, kalau kita ada equity yang sedang buat ending diagonal. Ending diagonal. Ending diagonal. Ending, maksudnya kat sini tak ada wave 3, tak ada 1618. Itu adalah satu masanya bila kita nampak dolar akan buat, dolar DXY akan buat diagonal. Sama ada positif ataupun negatif. Ini basically pasaran yang tidak, yang sekarang ni kita tengah tengok. Ini yang kita sedang lukis sekarang ni dekat market. Ini fasa kita sekarang ni. Ini fasa kita sekarang ni, US 500. Yang sekarang ni kita sedang expect diagonal. Anda akan dapati dolar pun bergerak diagonal. Ini pun diagonal. Yes, yang ini. Kondisi sekarang. Ini ending diagonal. Wave 1, kalau indeks diagonal, itu mungkin adalah itu adalah dolar dynamic. Itulah dolar dynamic. Ini sekarang ni dolar dynamic. Cumanya ending dia, ending dia daripada sini, daripada the whole thing ini, the whole thing sini, ini adalah diagonal. Ini tak dapat buat motif. Tak dapat buat extension. No extension. No extension kat sini. Sini pun sama. No extension. Ini semua diagonal. Ini semua diagonal ni. Ini diagonal. Itu bukan motif. Tengok wave 2 dan 4. Wave 2 dan wave 4 dan 1. Nampak? Ini semua adalah diagonal. Sebab itu indeks kat sini sejak daripada bulan 1, indeks yang pengakhiran kat sini, kita sedang melihat kepada diagonal. Since bulan 1, US dollar punya strength, anda akan dapati wave 3 dia akan nak start berakhir. Wave bulan 1. Daripada sini, kita akan dapati ini nak berakhir. Trend ini nak berakhir. Yap, belum. Itu kaitan dia. Alangkah simple ni kalau saya dapat kongsikan table tu. Anda cuma tekan je. Lepas tu apa possible fractal. Boleh buat benda ni. Kalau rajin siapa duduk tengok chart saya, anda bandingkan, lepas tu tulis dia. Anda akan nampak the whole thing yang saya sedang ceritakan ni.
Maksud Zul tak ada divergence dalam internal tu pada fraktal ke bawah dari main fraktal yang kita tengok. Ya, ya. H1 ke bawah. H1 anda akan dapati yang kecil-kecil internal yang internal. Sebab kalau anda nak tengok divergence H1 H4 ke bawah sampailah M5 M15 anda dapati 5 wave dia tak ada divergence. Dia sebenarnya nombor-nombor je Sunbi. Kalau faham apa saya ceritakan ni, saya mengira sequence. Saya mengira nombor. Faham tak? Lepas tu saya letak je lah Elliott wave kat situ. Tapi ada cara dia kepada fraktal mana. Sebabnya the idea is bila kita ada diagonal, there is no momentum. Yang mungkin ada momentum, maksudnya yen pun tak ada momentum. Yang ada momentum cuma satu je kalau nak ada momentum pada waktu US dollar. Kalau nak ada momentum pun. Kepada salah satu. Sama ada wave 1 ataupun kepada yang ini wave 1. Wave 5 punya tu, wave 5 itu semua tak ada momentum. Sifat wave 5 tak ada momentum. Wave 1 dia tak tentu hala. Sebab itu wave dollar boleh ada momentum. Tetapi the moment wave 5 semua tak ada momentum. Kalau dekat indeks buat wave 5 semua tak ada momentum. Yang boleh ada momentum apa? Bila dolar tak ada momentum, indeks tak ada momentum, yen tak ada momentum, duit kena pergi mana? Duit kena pergi mana? Somewhere. Duit kena pergi somewhere. Yang kalau nak ada momentum pun. Hedging tool. Option, gold, crypto sekarang ni. Itu yang boleh ada momentum. Comdols not really. Sebab US dollar. Tetapi anda boleh lihat gold, silver, tapi momentum dia sekejap-sekejap. Sebab pergerakan market dalam satu yang tak ada apa-apa. Tapi untuk short term anda akan nampak burst untuk gold, kejap burst ke atas, kejap burst ke bawah, depend kepada US dollar. Anda akan nampak all this short burst. Short burst. Itu yang saya duk sebut, gold anda sedang tengok sekarang ni, itu yang anda tengok, dia boleh ke atas pecut, ke bawah pecut dalam keadaan pasaran. Ini adalah biasanya hedging, di mana yang masuk market adalah short term players kepada retail, yang big term dia orang tengah profit taking. Tapi boleh buat. Yes, crypto. Betul. Tapi boleh buat Kimi. Saya ambil masa setahun Kimi. Setahun saya buat benda ni. Setahun terbenung buat. Tapi of course dekat Excel tu orang lain buat lah. Saya cuma cerita je. Saya tengok, okay macam ni. Saya Excel ni saya reti sum of itu je. Lain daripada itu saya tak reti. Orang yang buat. Setiap yang structure membawa kepada arah ni ada maksud-maksud dia. Anda fahamkan yang ini sahaja. Yang pertama, wave 1 adalah satu pergerakan yang tidak menentu ataupun dia boleh extend. Tapi dalam keadaan motif biasa, wave 1 adalah pergerakan yang tidak menentu. Okay, wave 2 deep correction. Itu sifat asas motif biasa dalam indeks tadi. Wave 3 datang dengan momentum. Wave 4 shallow, wave 5 biasanya momentum dia lebih rendah. Okay. Dalam keadaan ni kita akan ada yang biasa, di mana sini ada dollar dynamic, indeks dynamic, dollar dynamic. Wave 2 kita akan ada yen dynamic. Wave 4 kalau dia sideway, itu mungkin adalah dollar dynamic. Yang permulaan dia. Okay. Extension dalam wave 1 itu dalam indeks adalah lazimnya kita sedang melihat dolar punya negatif. Lazimnya dalam fixed dynamic.
Bila kita lihat equity ataupun indeks dinamik dalam wave 3 dalam indeks, di mana kita ada lanjutan kepada indeks, kita akan nampak yen pair akan mempunyai extension dalam current fractal dia. Sama ada wave 1 extend, wave 3 extend ataupun wave 5 extend. Wave 5 extend jarang. Dolar tak dapat dalam wave 3 semasa tu, dolar akan bergerak, salah satu akan lebih sideways. Kecuali against Comdols, mana AUD US dollar boleh buat wave 3 pada waktu tu. Kecuali ataupun NZD US dollar ataupun USD CAD. EU tak dapat. Okey, semasa extension wave 5 dalam indeks, of which jarang berlaku kecuali dalam time frame yang kecil, minor ke bawah, yang merah ke bawah, itu boleh jadi positif ataupun negatif dolar. Sekiranya kita dapati adalah satu extension wave 5, di mana kita akan dapati lazimnya pada waktu itu kita nampak inverse dynamic, lazimnya. Dan last sekali adalah kepada diagonal. Diagonal ada dua rupa, 3-3-3-3 ataupun 5-3-5-3-5. Dan ini berlaku dalam wave 1, wave 5, wave A ataupun wave C. Diagonal dalam wave 3 terbentuk kalau seluruh struktur tu membentuk diagonal dan dia tidak melengkapkan wave 3 dalam 3. Dia boleh wave 3 dalam 1, wave 3 dalam 5, wave 3 untuk A, wave 3 dalam C. Jadi 3 dalam 3 tak boleh, tak mungkin merupakan diagonal. Tak boleh. Okey, ini saya rangkumkan ya. Kita ada seminit lagi. Okey. Dan pada waktu tu, kalau the wave 1 diagonal dalam indeks, kita mungkin melihat kepada dolar punya extension. Itulah dia. Dan bila kita ada wave 5 ending diagonal dalam indeks, then kita akan dapati lazimnya kita melihat kepada dolar punya pembentukan diagonal. The whole market dalam yang lebih sideways. Esok kita masuk lagi untuk correction lah pula. Bila kita cerita wave 2 dan wave 4, hari ni kita cerita motif dia. Jangan ketinggalan. Benda ni saya tak dapat nak tulis dia, saya cuma dapat share macam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi pada petang, malam sikit nanti pukul 7 untuk sesi analisa pasaran. Baru wave 1 pingsan. Okey, jumpa lagi pada jam 7 untuk analisa pasaran. Pukul 7 tu saya tak dapat nak terangkan macam ni, kita cuma analisa pasaran. Labur dalam satu sistem, jagakan sistem anda. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.